Muka surat 3. Seterusnya, Asy-Sya'bi berkata, la adri, saya tak tahu, adalah setengah daripada ilmu. Orang kata kalau ustaz tu jawab tak tahu, tak handal ustaz tu. Sebenarnya handal tu, sebab dia berhati-hati. Barang siapa berdiam diri di mana yang tidak diketahuinya kerana Allah Ta'ala, maka tidaklah kurang pahalanya. Kalau orang tanya kita tahu sikit-sikit je, kita jawab tak tahulah, nantilah saya kaji dulu, ataupun nantilah saya tanya orang lain, ataupun kamu tanyalah orang lain. Tak kurang pahala, bagus. Kerana mengaku bodoh adalah amat berat bagi jiwa. Yang orang duk jawab ni, kita tanya 100 soalan dia jawab. Sebab apa? Dia takut aku tak boleh jawab lagi, orang kata bodoh pula. Jadi dia jawab. Betul ke tak betul ke dia jawab. Dia kata ni biasa dengar cerita ni sikit-sikit ni, dia pun jawab. Orang jawab dia tu salah. Jadi manusia ni sifat dia, kita tak mau dipandang bodoh. Jadi orang tanya, oh yang ni saya tahu, yang ni saya tahu, ni pun saya tahu, semua dia tahu. Dia tak mau kata, oh bahagian ni saya tak tahu. Tu sifat mazmumah lah tu. Dia tak sanggup dipandang tak tahu. Dia kalau boleh nak aku serba tahu. Adalah Ibnu Umar. Ni anak Sayyidina Umar. Apabila ditanyakan kepadanya tentang fatwa, maka menjawab, pergilah kepada amir itu yang menerima pikulan tanggungjawab segala urusan manusia, maka letakkanlah urusan itu ke atas pundaknya. Pundak ni bahu. Orang tanya, ni macam mana hukum sekian-sekian ni, tolong keluar fatwa. Ni pergi tanya kat pemerintah. Kenapa tanya kat aku? Pemerintah tu memang dia dah tanggungjawab dia, atas bahu dia nak keluar fatwa ni. Jangan tanya kat aku. Dia berhati-hati, padahal dia boleh jawab. Abdullah bin Umar ni ulama usul ni, dia boleh jawab, tapi dia tuju pada pemerintah. Sebab itu bila kita nak pilih pemerintah, kita kena, kalau boleh dapat lah ulama, bagus. Seandainya tak dapat ulama, orang yang soleh. Sebab apa? Mereka ni tertanggung dengan fatwa. Ni kita nanti orang biasa, macam mana dia nak keluar fatwa? Dia bukan orang soleh, dia bukan ulama, dia orang biasa dengan apa, aurat pun tak tutup kan, dengan semayang pun tak cukup. Jadi pemerintah jadi dia benar, jadi khalifah. Bila nak keluar fatwa, dia nak kena keluar, dia nak kena arahkan ulama-ulama bawa dia keluar, tapi dia tak tahu pasal agama. Jadi pengajaran di sini, kalau kita nak pilih pemerintah, biar kalau boleh ulama, kalau tak dapat orang yang soleh, sebab mereka bertanggungjawab fatwa tu. Berkata Ibnu Mas'ud, orang yang bagi fatwa kepada manusia mengenai setiap persoalan yang diminta mereka fatwanya adalah gila. Kata Abdullah bin Mas'ud pula, kalau satu orang ni kita tanya kat dia masalah agama, 100 dia jawab semua boleh, gila tu. Kata Abdullah bin Mas'ud, tak ada orang yang macam tu. Nabi Muhammad sendiri pun ada benda yang dia tak tahu. Dan seterusnya Abdullah bin Mas'ud berkata, benteng orang alim itu ialah la adri, saya tak tahu. Perisai orang alim ni saya tak tahu. Jikalau ia menyalahgunakan benteng itu, maka sesungguhnya telah mendapat bencana lah tempat-tempat ia berperang. Itu benteng dia daripada rosak, benteng dia daripada dikuasai oleh syaitan, benteng dia daripada sifat mazmumah. Tapi kalau kita tanya dia semua, dia boleh jawab. Itu maksud dia ada rosak sikit, dia dah terpengaruh dengan syaitan, dan dia ada sifat mazmumah. Dia tak sanggup kata, saya tak tahu. Dia tak sanggup, dia kira saya tahu. Dia malu nak kata tak tahu tu. Berkata Ibrahim bin Adham, tidak adalah yang lebih menyulitkan bagi syaitan selain daripada orang alim yang berkata dengan ilmunya dan berdiam diri dengan ilmunya. Syaitan itu berkata, lihatlah kepada orang alim ini, diamnya lebih sulit bagiku daripada perkataannya. Syaitan ni kalau boleh, dia nak satu orang alim ni, orang tanya apa, jawab. Supaya dia nak orang alim ni tersalah jawab. Dia suka macam tu. Tapi kalau orang alim ni dia berhati-hati, ada benda dia tak jawab, syaitan dia rasa, dia ni tak boleh, kita tak boleh guna dia, sebab dia berhati-hati jawab. Yang kita suka, orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab. Tapi dia ni tak, benda yang dia tahu dia jawab, benda yang dia tak apa tahu dia kata la adri. Jadi ni bahaya ni, bahaya untuk kita. Yang tu yang syaitan tak suka. Sebab ada orang, kalau dia diam, dia tak rosakkan orang. Tapi kalau dia bercakap, dia rosakkan orang. Walaupun dia tu orang kita kata ulama, ustaz, ustazah. Contoh kan, orang tanya, macam mana ustazah, boleh tak kaum wanita mencukur bulu kening, saja-saja cukur bulu kening elok dah, bukan kata tebal tak? Boleh tak? Tak, kalau atas permintaan suami boleh, tak ada masalah, cukur lah. Bila orang dengar fatwa tu,
dia akan timbulkan masalah. Sebab apa? Yang boleh sebenarnya isteri yang duduk dalam rumah, isteri yang jenis tak keluar. Sebab bila isteri ni keluar, dia cukup bulu kening dia, yang bukan mahram dengan dia dah tentu nampak. Masa tu datang dosa. Ataupun suami isteri dia ni jenis pakai burqa macam Afghanistan, yang pakai warna biru tu kan, tutup ada jari pula, tak nampak apa langsung. Yang tu dia cukup kening tak apa. Tapi atas permintaan suami, kan, engkau ni lihat kalau cukup kening ni macam bulan sabit ni cantik ni, macam artis ni, cukup okey. Dia pun cukup lah sikit. Tapi memang dia jenis nak keluar rumah. Tapi kalau dia jenis pergi sekolah mengajar jadi cikgu kan, kenapa cukup bulu kening ni? Suami ai suruh. Ustazah tu kata boleh, ai pun cukup. Yang anak murid duk tengok dia dengan cikgu lain duk tengok dia, tak boleh. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh orang tu tadi, dia bawa kerosakan pada orang awam. Contoh lagi, orang tanya, macam mana ni satu orang wanita ni, anak 2-3 orang, laki tak ada, kerja pun tak ada, dia melacurkan diri dia, boleh tak? Tak boleh. Dah darurat boleh. Dia keluar fatwa macam tu. Itu yang kita kata tadi, kalau dia diam, walaupun dia tu ulama, dia selamat. Tapi sebab dia bercakap tu, jadi tak selamat. Ni hak yang pelacur-pelacur KL kan. Ustazah jenis ni yang kami tunggu ni. Dia kata boleh, sebab darurat nak bagi anak makan semua, tak boleh, boleh melacur. Padahal kerja lain banyak lagi kan. Basuh pinggan boleh, tukang kebun boleh, kutip-kutip buah kelai boleh. Ni tak, dia terus jawab kan. Boleh. Dah tak ada suami, nak bagi anak makan, anak sekolah tak ada, melacur tak ada. Boleh. Kan masalah. Jadi syaitan dia suka jenis tu. Orang tanya jawab. Dia tak fikir dah risiko dia lepas tu. Pukul 9 dah, kita sambung sikit. Setengah orang menyifatkan al-abdal dengan mengatakan orang soleh itu makannya yang mana perlu saja. Tidurnya kalau dah mengantuk, dia tidur lah, sebab dia beramal ibadah. Artinya mereka ni tak cakap. Sampailah orang tanya fatwa, barulah dia cakap. Saya saja nak cakap kosong, dia tak mahu. Apabila ditanya, lalu mendapat orang-orang yang memadai, nescaya mereka berdiam diri. Kalau orang tanya macam mana ni masalah, sekarang ni hukum gini-gini, tu ada ustaz Mat ada, tu tanya dia. Dia. Tu Abdal ni siapa dia? Abdal ni kalau ikut kata ulama, tapi ada perselisihan juga. Abdal ni wali-wali Allah, ataupun kurang-kurangnya orang-orang soleh. Mereka ni ada jumlah tertentu. Kalau dalam satu zaman tu ada 40 orang pula. Bila mati seorang, Allah akan ganti seorang. Tu Abdal. Kalau jumlah dia 40 orang tu lah. Setiap zaman 40 orang tu mesti ada. Tak kira dia duduk di mana. Kalau seorang mati, Allah lantik seorang ganti. Tu Abdal, wali Abdal. Ataupun sekurang-kurangnya orang soleh lah. Jadi yang peringkat wali Abdal ni macam mana keadaan dia? Tidur dia sikit, lepas tu makan dia pun tak banyak, dan dia jaga mulut dia. Yang tu wali Abdal. Kadang-kadang Allah nak lantik Abdal ni dengan cara yang tak disangka-sangka. Orang jahat kan, minum arak apa semua kan. Macam cerita Bishr dulu lah, minum arak. Tiba-tiba satu orang soleh ni datang, ni ambil tongkat aku, ambil jubah aku. Betul orang soleh tu meninggal dunia. Yang dia bagi tongkat dan jubah dia tadi, dia minum arak punya orang. Dia kata, siapa orang soleh dia bagi kat aku tongkat dan jubah dia? Rupa-rupanya dia dah dilantik. Allah lantik dia lah sebagai Abdal tu tadi. Dia ganti tempat orang mati tu tadi. Lepas tu terus dia pun pergi belajar-belajar, terus jadi orang soleh. Tu cara Allah nak ganti. Macam Bishr tu lah, dengan seronok-seronok, suka-suka, punya mabuk lah apa semua, Allah pilih dia jadi wali Allah. Baik, rasanya sekadar itu saja. Belakang ni tak sempat lah. Jadi antara perkara yang kita sentuh malam ni, kita cerita tadi pasal memberi salam. Kita fahamlah sekarang, bila kita ucap salam tu, kita niatlah selamatlah orang depan kita. Selamatlah kamu. Tu assalamualaikum kita. Bukannya assalamualaikum kita, apa khabar?
Ada orang di rumah ke tak gitu, tapi kita sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lain bunyi dia. Kemudian kita cerita tadi, elok kita jadi orang sederhana macam kita ni kan, daripada orang kaya. Sebab orang sederhana ni dia stres kurang. Kita tak fikir banyak benda. Dia orang kaya tadi, kalau kasut mahal dia masuk, dia tengah semayang fikir, kasut aku hilang ni. Kasut dia mahal 200-300 tinggal kat luar. Dia semayang, dia tak khusyuk. Kita biasalah kasut kita murah, kita khusyuk. Kemudian dia ceritakan tanda-tanda ulama akhirat, bukan ulama jahat, bukan ulama dunia, bukan ulama suq. Dia nak keluar fatwa, dia hati-hati. Itu tanda ulama akhirat. Jadi sekarang itu saja. InsyaAllah kita sambung lagi dalam pelajaran yang akan datang.